بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبعد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه المعزون، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا الشيخ علي محمد عامر، سيدنا الشيخ المشهور. واصلهم وقرآنهم والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 6, Faidatun. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif faidatun ay hadhihi faidatun, ini suatu faedah. Kata Syekh Najmuddin An-Nasafi pada aqaidnya rahimahullah ta'ala, qala ahlul haqqi haqa'iqul asya'i thabitatun wal ilmu biha muhaqqiqun.
Telah berkata ulama ahli usuluddin, bermula haqaiq itu, yakni segala perkara yang kita i'tiqadkan adanya itu, sabit ia, yakni ada maujud pada kharij. Artinya yakni hakikat suatu itu kejadiannya, suatu itu yang ia berdiri dengan dia. Seperti umpama manusia itu, apa hakikatnya? Maka dikata hakikatnya itu hayawanun, yang berkata-kata. Dan kata Syekh pula, dan mengetahui dengan dia, artinya dengan segala hakikat perkara itu sebenarnya, yakni sabit, ditasawurkan, bukan qaf tu ta, ditasawurkan, diterima pada akal, dan tasdikkan dengan adanya. Inilah kata ahlul haq. Khilaf bagi kaum yang sesat, iaitu kaum, mudah-mudahan tu kaum Suwaidaul Qalb. Itu Saufastoniyah. Nah, betul. Kaum Saufastoniyah. Itu kaum satu pecahan dari Mu'tazilah. Satu puak dari Mu'tazilah yang berhaman, ya, dia faham dunia ni hanyalah khayalan. Dia i'tiqad dunia ni, alam ni khayalan, semata-mata khayalan. Berbeza dengan ahli tasawuf. Orang tasawuf pun kata dunia ni khayalan juga. Bezanya, orang Saufastoniyah ni dia buat i'tiqad, tapi orang ahli tasawuf dia bukan i'tiqad, hanyalah rasaan di mata hatinya, kerana ia takjub dengan kewujudan Allah, maka selain Allah tu jadi khayal, ya, benda yang khayalan, benda yang, ya, adanya benda itu tidak menjadi tumpuan dan tidak memberi bekas kepada hatinya, kerana memberi bekas pada hatinya ialah Allah. Baik, kita sambung baca tadi. Ulang balik. Faidatun. Kata Syekh Najmuddin An-Nasafi, setengah dia baca Nusufi. Ada dua tuk. Ada tuk baca Nusufi, ada tuk baca Nasafi. Pada aqaidnya, iaitu pada kitab aqaidnya. Siapa Syekh Nusufi ni? Syekh Nusufi ni dia wafat tahun 500 tahun, kalau tak salah ingatan saya, tahun sebelum tahun 500 Hijrah. Dia ni anak murid Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Kata setengah riwayat, Imam Nasufi ni dia wafat tahun 537 Hijrah. Kalau 537 Hijrah, dia bukan anak murid Abu Mansur. Ada kemudian lagi, ya. Mana Abu Mansur dia wafat tahun 330 Hijrah ataupun 333 Hijrah. Jadi kalau dia wafat tahun 537, bermakna dia bukan anak murid Imam Abu Mansur lah. Itu pun ada khilaf ulama. Baik, dia ada karangan kitab matannya, macam Imam Sanusi juga. Imam Sanusi yang matannya nama apa? Umul Barahi. Macam Ibrahim Al-Laqani, dia ada matan dia, matan Jauharatut Tauhid. Baik, apa kata dia? Katanya qala ahlul haqqi haqa'iqul asya'i sabitatun wal ilmu biha muhaqqiqun. Telah berkata ulama ahli usuluddin, ulama ahli usuluddin ini dinamakan juga mutakallimun. Mutakallimun, ulama ilmu kalam. Ulama ilmu kalam, ulama tauhid. Tauhid ni ada dua jenis. Satu tauhid syariat, satu lagi tauhid hakikat. Tauhid syariat yang kita duk belajar 68 aqaidul iman tu, iaitu tauhid yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga mengenalinya. Ada 68 aqaidul iman. Itu ilmu tauhid yang disyariatkan, yang diwajibkan, yang difarduainkan pada ahli sunnah wal jamaah mempelajari hingga mengenal. Siapa tak belajar berdosa. Seumur hidup tak belajar, selama hidup itulah berdosa. Tutup Selagi dia tak mula belajar tu, selagi itulah dia dah berdosa. Setiap nafas keluar masuk, berdosa. Duduk dalam dosa. Kalau mati, mati fasik. Ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan dalam kitab-kitab turas. Tapi mutaakhir ni ada pula ulama moden yang kata tak wajib belajar. Dia kata ilmu sifat 20 ni hanya wajib pada zaman tahun 300 Hijrah dulu untuk menentang Mu'tazilah. Hari ni dia kata Mu'tazilah dah tak ada dah, maka tak wajiblah nak belajar. Kita jawab kat dia, zaman lalu ni ada kaum yang lebih berat daripada Mu'tazilah, yang lebih wajib kita belajar sifat 20 supaya kita tidak sesat, lebih sesat daripada Mu'tazilah. Dan kaum yang kita nak lawan hari ni bukan lawan, kita nak beri beza dengan dia yang sesat ni, dinama kaum Wahhabiyah dan Syiah dan kaum tasawuf mutasawwifin.
Ini 3 kaum batil yang besar di dunia hari ini. Ya, kaum Wahabi, kaum Syiah dan kaum tasawuf mutasawwifin. Tasawuf yang palsu. Dinamakan juga kaum batiniyah. Baik, mereka bukan orang tasawuf sebenarnya. Mereka ni kaum tahu sauk bagi. Dia sauk kitab ni, dia tahu dia sauk kitab ni, dia buat fahaman sendiri dia. Baik. Dan banyak lagi firqah-firqah yang lain. Termasuklah firqah-firqah yang mengambil fikrah kafirin yang menjadi pegangan hidup, seperti pegangan sekularisme, pluralism, nasionalisme, pragmatism, marxism, komunisme, pragmatism dan berbagai-bagai lagi ism. Ada 25 ism yang dicipta oleh Yahudi dan Nasara, yang mana orang-orang di dunia hari ini jadikan dia sebagai pegangan hidup, matlamat hidup. Jadi kalau kita tidak ada akidah yang benar, kita akan menganut faham kafirin ini yang boleh membawa kepada terbatal akidah, wal'iyyazubillah min zalik. Baik. Kerana cukup banyak kaum-kaum ini, kaum liberal, kaum plural, liberalism, pluralism. Dulu kita dah cerita dah apa dia liberal, apa dia plural, apa dia sekular ya. Yang hari ni saya tak mau cerita dah, buang masa. Jadi kita nak kena faham perkara ini sebenarnya terkeluar daripada akidah Islam. Allah Ta'ala firman dalam Quran, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Belajar sifat 20, tapi perjuangannya liberal, plural, pragmatis, maka itu jadi batil. Hak campur batil, jawapannya batil. Baik. Jaga-jaga. Iman itu nipis macam kulit bawang ya. Tersilap bercampur-campur dalam hati itu pegangan-pegangan hidup yang terkeluar daripada Islam, boleh membawa kepada murtad. Nak jadi murtad bukan nak payah. Tapi orang hari ni dia anggap benda tu tak apa. Pasal tak mengaji. Mengaji baru jumpa. Ni masalah tak mengaji dan tak pernah mengaji. Nama kitab pun tak pernah jumpa. Yang dah jumpa kitab berita hairan dengan utusan melalui. Itulah kitab dia. Google. Itulah kitabnya. Dan kembali besar sikit pun nama kitab 52. Itu kitab besar. Habis tu bila kita cerita masalah ni, mana orang nak percaya pasal tak pernah ngaji, tak pernah belajar. Sebab tu dia kena belajar. Kalau tak faham, tanya, pergi ngaji. Jangan tu condemn. Condemn sebenarnya mereka condemn agama, condemn Islam, tapi mengaku Islam. Bila kita cerita benda ni boleh bawa kepada murtad, marah pula. Dah dia kata kita mengkafirkan dia. Kita tak mengkafirkan siapa. Kita cuma menyatakan hukum. Menyatakan hukum tak sama menghukum. Ya, kita menyatakan hukum tu tak sama dengan menghukum. Kita menyatakan buat benda ni boleh jadi kafir, bukan kata hang kafir. Kalau kita kata hang kafir tu bukan kita kata mengkafirkan orang, takfir. Tak, kita tak kata siapa pun kafir, kita bukan mufti, kita bukan ahli majlis fatwa. Kita cuma menyampaikan ilmu seperti mana apa yang duduk dalam kitab kata. Dan itu kena faham.
Kadang-kadang ni orang ni dia makan cili. Dia dah makan cili dia rasa pedas. Itulah masalah dia. Kalau orang tu tak makan cili, kenapa dia nak takut? Contohnya orang tak salah. Orang tak salah kenapa takut jumpa polis? Orang yang takut jumpa polis ni pasal dia buat salah. Dia bawa kereta tak pakai tali pinggang, gerun dia. Tak pakai tali pinggang RM80. Sekarang dah naik lah 300. Dia pergi kompon 150. Betul. Nombor pelik kereta krom kena. Kereta salah, takut dia. Kadang-kadang dia tengok car polis, dia baca polis car. Padahal kereta kedai basuh kereta, car polis, dia kata polis. Balik polis ke ni? Pasal apa? Dia takut. Dia salah. Jadi orang yang salah saja dia rasa dia bersalah. Orang belajar, mudah-mudahan dia tak rasa. Cuma dia berjaga-jaga, takut dia buat benda salah. Orang beriman dia pun takut juga. Bila disebut murtad-murtad sebab dia takut jadi murtad. Orang yang mukmin, sebenar-benar mukmin, dia pun takut juga bila orang sebut kafir, munafik, sebab dia takut jadi kafir, takut jadi munafik. Tapi kalau orang tua, jenis orang yang memang kok situ, sudah ke situ, sudah ke jalan itu, sudah sesat, dia takut juga. Sebab takut orang kata ke dia. Sebab apa? Sebab dia memang duduk di situ. Dia takut orang kata ke dia, bukan takut Allah hukum dia. Ini dua jenis orang. Jadi kita jadilah orang yang pertama tadi. Bila kita dengar kafir, kita kena rasa takut. Takut kita dah jadi kafir. Bila disebut orang kataan munafik, kita kena ada rasa takut jatuh munafik. Takut kita dah buat maksiat munafik. Jadi kita dengar kalimah itu, bukan kita marah dekat orang yang sebut tu, tapi kita takut kita dah jatuh situ. Mudah-mudahan ini orang yang benar. Yang satu lagi pula, bila dengar kalimah kafir, munafik, dia rasa orang tu kata ke dia. Ini masalah. Hal nombor dua ni masalah. Inilah yang big problem hari ni. Masalah dunia hari ni hal nombor dua ni lah. Ya, kita menyatakan hukum, dia kata kita menghukum. Jadi orang macam ni kena masuk balik sekolah tadika, belajar bahasa balik. Belajar bahasa balik. Tata bahasa. Kalau orang putih panggil grammar. Kalau orang Arab panggil nahu sorok. Dia kena tasrif balik. Suruh dia tasrif, apa namanya? Tasrif 10. Abuh makna balik. Apa dia fa'il, apa dia maf'ul. Apa dia fi'il madi, apa fi'il mudhari'. Nak kena cerita balik sebutir-sebutir ke dia. Orang putih tu kena khabar dia. Mana past tense, mana present tense. Mana past participle tense. Jangan dia petang kira 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dia. Boleh faham? Jadi kita cakap agama ni, kita akan bertemu dengan orang-orang macam ni. Tak cakap agama pun jumpa je. Cakap pun jumpa je. Kalau cakap je lagi bahaya. Dunia akhir zaman ni Nabi dah khabar. Siapa cakap yang hak, dia katakan batil. Siapa cakap yang batil, itulah yang hak. Tanda dia apa dia? Tanda dia orang baik dihina, dikeji. Orang jahat, penyamun, penyangak, diambil jadi pemimpin. Nabi dah sebut benda ni. Bukan saya sebut. Nak marah kat Nabi ya. Lepas tu ada doa dia. Nabi suruh kita banyak doa ni. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Tu doa ni hari-hari kita baca kan. Tak payah bermakna lah. Hari-hari kita baca. Baik. Itu ulama usuluddin. Dia kata telah berkata ulama usuluddin, bermula haqa'iq itu, haqa'iq jamak bagi hak.
Ya. Bermula haqaiq itu yakni segala perkara yang kita i'tiqadkan adanya. Haqaiq di sini dengan makna segala perkara yang kita i'tiqad ada. Ma la yutasawwaru fil akli adamu, perkara yang tidak tergambar pada akal mengatakan dia tiada, makna dia mesti ada, maka tu namanya haqaiq. Apa dia? Segala sifat-sifat ketuhanan Allah yang tak terhingga banyaknya tu. Ya. Terutamanya sifat ma'aniyah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu kepada kalau hak Allah. Kalau hak makhluk ni, orang yang makhluk yang sudah dijadikan oleh Allah, seperti kita ni. Kita ni betul-betul ada tak? Kita ni ada tak? Ada. Siapa kata dia tak ada? Ada juga. Cumanya kalau Allah tu wujud yang bahasa nazari. Kita ni wujud yang bahasa daruri. Dah dibuat keputusan kata benda tu memang ada, dibuat keputusan kata ada dan sungguh ada, tu namanya perkara yang hak, perkara yang ada sungguh. Dia kata segala perkara yang kita i'tiqadkan. Apa maksud i'tiqad? Pegangan hati, keyakinan hati, kepercayaan hati. Itu kata i'tiqad. Perkara yang kita i'tiqadkan adanya itu sabit ya, yakni sungguh ada ia. Sabit mana sungguh ada ia. Yakni sabit itu ada maujud pada kharij. Ada maujud pada kharij. Maknanya apa? Maknanya satu perkara yang ada, yang kalau dibukakan hijab, nescaya kita dapat lihat akan dia. Itu kata maujud pada kharij. Macam sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah ni kalau dibukakan hijab kepada kita, nescaya kita dapat lihat akan sifat ma'ani Allah itu. Tapi tak dibuka di dunia. Dibuka di mana? Di mana? Di mana? Kuat sikit. Cakap pun. Cakap lah kuat sikit. Di mana? Dalam gua. Bunyi berdengung. Kau kuat sikit lah. Apa menjerit kau kuat sana boleh. Dalam surat. Apa dah syukri? Syukri. Fikri. Akhirat. Jadi itulah kata dalam syurga salamun qawlan min rabbir rahim. Ingat tu tafsir tu. Susah tu 10 kali cerita. Dekat dunia ni tak akan dibukakan kepada siapa pun hakikat zat Allah. Siapa pun tak boleh tahu zat Allah dan sifat-sifatnya. Tapi Allah Ta'ala akan tunjukkan dirinya. Allah Ta'ala akan kita akan lihat Allah itu di dalam negeri syurga, bukan negeri akhirat. Negeri akhirat tu neraka pun ada. Dalam negeri apa? Baru dengar. Jadi dalam syurga nantilah akan dibukakan hijab, lalu benda maujud yang tak dapat dilihat di dunia ini akan dapat dilihat. Itulah sifat-sifat ma'ani Allah.
Itu sifat ma'ani itu dikatakan sifat yang maujud pada kharij dan pada zihin. Sifat yang maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Akal dapat diterima, dan sifat itu pun ada pada diri Allah. Kalau dibukakan hijab kepada kita, nescaya kita dapat lihat akannya. Tapi bukan di dunia, di dalam negeri syurga. Lau kashifa anil hijaba la ra'ainaha. Kalau dibukakan hijab, nescaya kita akan dapat lihat akan dia. Artinya segala hakikat suatu itu, kejadiannya suatu itu, apa dia tu? Artinya hakikat suatu itu, kejadiannya suatu itu yang ia berdiri dengan dia. Maknanya kejadian sesuatu benda itu sungguh ada ia, yang berdiri, yakni yang ada dan tetap pada diri sesuatu itu. Seperti umpama manusia itu, apa hakikatnya? Apa hakikat manusia itu? Maka dikatakan hakikatnya itu hayawan yang berkata-kata, yakni perkara hidup, benda hidup yang boleh bercakap. Hayawanun natiqah. Hayawanun natiqah. Manusia ni ialah al-insanu wa huwa hayawanun natiqah. Insan itu ialah benda hidup yang boleh berkata-kata. Jadi kita semua ni ialah hayawan. Tapi hayawan ni hayawan natiqah. Ya, benda hidup yang boleh berkata-kata. Jadi manusia itu sebelum diadakan oleh Allah, maka dinamakan perkara yang harus ada. Bila sudah ada, maka dinamakan wajib ada ia. Tapi wajib ada itu wajib daruri, bukan wajib nazari. Dan kata Syekh pula, dan mengetahui dengan dia, artinya dengan hakikat segala perkara itu, sebenarnya yakni sabit, yakni sungguh ditasawurkan, yakni diterima pada akal. Tiap-tiap benda yang ada tu sungguh ada ia, dan akal pun dapat terima dan ditasdikkan, yakni diperakui di dalam hati. Akal dapat terima, hati pun dapat mengaku sungguh benda tu ada. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu perkara di otak, di kepala, namanya akal. Satu benda di dalam dada, iaitu jantung. Di dalamnya ada qalbu. Dulu saya dah cerita, pada diri kita ni Allah Ta'ala jadikan 4 perkara. 4 perkara yang zahir, 4 perkara yang ghaib. Apa 4 perkara yang zahir? Yang kita namakan, yang jadi namanya insan tu. Ya, ataupun kita kata hayawan tu, benda hidup tu. Pada hayawan itu ada 4 perkara yang zahir. Yang mana 4 perkara ni sebagai fungsi kehidupan dia. Yang pertama, otak. Ikan pun ada otak.
Gajah pun ada otak. Manusia pun ada otak. Yang kedua, jantung. Ikan pun ada jantung. Beruk belakang pun ada jantung. Manusia pun ada jantung. Yang ketiga, paru-paru. Manusia pun ada paru-paru. Binatang pun ada paru-paru. Tiga ni ada padanya pula 4 perkara yang gaib. Apa dia? Yang pertamanya akal. Akal ni binatang pun ada akal. Ada akal binatang lah, yang tak secerdik manusia. Waktu kata ulama, akal ni ada 3. Akal kelkatu, akal lembu, akal insan. Itu kata ulama tasawuf. Akal kelkatu ni dia kira dia tamak haloba. Akhirnya dia mati di dalam ketamakan dia. Cuba tengok kelkatu. Kelkatu ni dia hurung lampu. Kita ambil air tu bagi tak kat bawah. Kita tengok. Weh, kat bawah ada lagi lampu. Jom kita pergi. Pium, dia masuk. Debung mampus tu. Jangan kata air. Kita buh beg plastik cukup lah. Dia tengok bayang kat plastik tu ada lampu. Dia pergi hurung lampu tu pula. Padahal bukan lampu, plastik. Ini nisbah otak manusia yang bodoh. Otak kelkatu. Dia kira untung ya. Dia mati pun tak apa. Dia tak nampak kematiannya di situ. Dia tak nampak kematiannya di situ. Yang kedua, akal lembu. Lembu pun ada akal. Yang tak ada akal. Tapi lembu ni cerdik sikit pada kelkatu. Lembu ni dia dia makan, selagi makanan ada depan dia tak pergi cari hal lain lah. Kau buah sana tu, burger ke, pizza ke, dia kira rumput depan dia dulu. Dia tak ada dah pun pergi sana. Ada cerdik sikit. Dia nak pergi kau nak makan lah, pergi hal sini dulu. Dia kata apa dah? One by one, step by step. Dia tak tamak halubah macam kelkatu. Kelkatu tu bodoh. Tadi kalau ada manusia yang macam tu, macam lembu tadi ni, dia kira makan lagi beli pulun-pulun. Bodoh lah. Bodoh ya. Tu tengok lembu. Malam-malam dia mengunyah. Nyak. Mata lena, mata tutup. Nyak. Apa kambing. Nama dia Aqlul Baqarah. Akal lembu. Jadi lembu ni bodoh lah. Bodoh ya. Tapi kekatu lagi bodoh. Dia pun tamak. Dia bukan tamak makan, dia tamak nak hurung cahaya. Akhirnya dia mati kerana tamak dia. Jadi antara lembu dengan kekatu, kekatu tu lagi bodoh. Itu tamsilan ulama kepada manusia. Manusia ni begitulah. Kalau dia tamak tak fikir hukum syarak, kalau tak lembu kekatu. Tu jelah. Faham? Ada tak binatang yang cerdik? Dalam Quran disebut An-Namlu, Suratun Namli. Semut ni cerdik. Padahal semut tu kecil pada kelkatu, lebih kecil pada lembu. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran semut ni cerdik. Mana cerdik dia? Cuba kita tengok macam nak cerita semut dalam Al-Quran. Satu ketika Nabi Sulaiman dengan tentera-tenteranya melalui satu daerah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat satu gerombolan semut tengah lintas jalan. Ada yang lintas, ada yang manjang jalan dia. Tapi semut ni dia tak lari daripada
Daripada kawat dia tu. Dia punya konvoi dia tak lari. Straight je. Dia tak lari, tak macam orang suka-suka lari-lari. Ada suka lompat, mata kata lompat. Tapi semut je. Straight je. Nabi Sulaiman, dia dengar semut tu bercakap. Berkatalah Kapten semut. Kapten kan Major General, tak tahu lah. Ketua semut tu kata, wahai tentera-tenteraku, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang kamu, agar kamu tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Itu kata Kapten semut. Dia tak macam kekatu. Kekatu dia kata apa? Sana ada lampu, jom kita pergi. Mampu dalam air. Dia pula tak macam lembu. Jangan peduli ke Sulaiman, kita makan apa yang ada. Itu lembu. Tapi semut dah. Dia tahu bahaya nak datang. Dia kata apa? Masuklah ke dalam lubang-lubang kamu, agar kamu tidak dijijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Nabi Sulaiman dengar semut tu cakap, dia senyum. Dia kata apa? Cerdiknya semut. Cerdik semut. Tak macam kita. Cuba tengok semut. Dia tengah hurung satu serangga cicak ke apa, kita ambil buah cicak tu. Duk sat hilang semut, sekom dah. Betul tak? Dia tak tunggu situ, nak buat. Cerdik dah. Lepas tu lah ada hukum, dia kata haram bunuh semut. Ya, semua satu benda yang mulia, cerdik. Tapi kalau dulu ada juga orang tanya saya, haram bunuh semut ni, walau apa jua keadaan sekalipun, kata dia. Jadi semut ni, kalau dia tu tak jadi perosak, memanglah haram kita bunuh dia, tak boleh. Tapi kalau dia sudah menjadi perosak, ya, contohnya dia buat sarang dalam almari baju kita, tak dibuang dia, tak dibunuh, dia akan buat lagi banyak, reput almari kita, maka tak kala tu dia jadi makhluk perosak, maka jadi haruslah kita bunuh dia. Sengaja bunuh tu haram lah. Bahkan kita sunat menolong dia. Sunat menolong dia, kadang-kadang wajib menolong dia. Tapi kalau dia sampai jadi makhluk perosak, maka jadi haruslah kita membunuhnya. Asal hukum memanglah tak boleh. Binatang yang sunat dibunuh ni ada 12. Lain kali lah cerita. Antaranya binatang yang memberi mudarat kepada kita, seperti ular, lipan, burung helang, tikus. Baik, tu lain kali, panjang cerita. Saya rasa ada dah dulu disebut dalam kitab Matla'ul Badrain. Siapa yang pernah ikut kuliah Matla'ul Badrain, ada dah sudah saya sebut, ada 12 binatang yang sunat dibunuh. Baik, kita sambung tadi. Jadi manusia ni Allah Ta'ala bagi akal. Akal tu duduk dalam daerah otak. Jadi raja otak. Duduknya secara gaib. Siapa pun tak tahu. Allah jua yang tahu hakikat akal itu. Dalam jantung pula Allah hantar rajanya, namanya qalbun. Qalbun ni duduk dalam daerah jantung. Duduk secara gaib jadi raja jantung dan raja seluruh tubuh. Kalau baik raja tu, baik dah seluruh tubuh, kata Nabi. Dan ada langsung asisten dia namanya nafsu. Duduk daerah itu juga, jantung tu juga. Dan satu lagi namanya roh, duduk daerah paru-paru, kata ulama tasawuf. 4 perkara ni Allah telah letakkan dalam diri makhluk itu secara gaib. Maka 4 inilah yang memfungsikan sesuatu makhluk itu. Bila ada semua ni,
maka dinamakan hayawan, benda hidup. Ya, benda hidup. Beza manusia ni hayawanun natiqah. Insan itu beza dengan binatang-binatang ni ialah dia itu hayawanun natiqah. Binatang, haiwan yang boleh berkata-kata. Baik. Dan kata Syekh pula, ini Syekh Nusuk Nasafi tadi, dan mengetahui dengan dia, artinya dengan hakikat segala perkara itu sebenarnya, yakni sabit ditasawurkan, sungguh lagi ditasawurkan, sungguh ada, lagi diterima dengan akal, diterima pada akal. Sabit ditasawurkan, ini sungguh ada, lagi diterima pada akal. Benda tu sungguh dan diterima pada akal. Kadang-kadang satu benda tu orang kata sungguh, tapi akal tak masuk pun, tak masuk akal pun. Dan tasdikkan, yakni diperakui pula di dalam hati. Satu perkara tu dia datang pada akal dulu, akal hantar kepada hati. Akal terima, hantar kepada hati, hati pula buat i'tiqad. Macam kita belajar tepat faham, dipaham oleh akal, akal hantar ke hati, hati buat i'tiqad. Satu kepercayaan. Dengan adanya titik. Jadi satu-satu perkara yang ada itu dinamakan hakikat. Mana kata perkara yang sabit, ini sungguh ada dan dapat diterima dengan akal, dinamakan tasawur fil akli, dan dipercayai oleh hati, jadi dinamakan pula tasdik akan adanya itu. Maka inilah kata ahlul haq. Kata ahlul haq, iaitu orang yang benar akidahnya. Faham? Jadi benda yang ada ni ada dua perkara. Satu Allah, satu lagi makhluknya. Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Allah Al-Khaliq, perkara yang dijadikan oleh Allah namanya Al-Makhluk. Al-Khaliq isim fa'il yang maha menjadikan. Al-Makhluk isim maf'ul yang dijadikan. Maka Al-Khaliq itu pun ada, Al-Makhluk itu pun ada. Adanya Al-Khaliq dinamakan wujud yang zati. Adanya Al-Makhluk dinamakan wujud yang majazi. Kenapa Allah tu dikatakan wujud yang zati? Kerana ada Allah tu tak ada mula bagi adanya, dan tak akan berubah-ubah, serta tak akan binasa selama-lamanya. Maka tu namanya wujud yang zati, hanya ada pada Allah, iaitulah zatnya dan sifat-sifatnya. Jadi Allah ni zatnya dan sifat-sifatnya wujud yang zati. Maka itulah hakikat sebenar-benar ada. Makhluk ni pula dinamakan wujud yang majazi. Majazi ni maknanya apa dia? Temporary. Ku tampak kau lari. Temporary ni maknanya wujud yang berbentuk sementara. Adanya dimulai oleh tiada, adanya sentiasa berubah-ubah, dan adanya itu akan diakhiri dengan kemusnahan. Maka tu dinamakan wujud yang majazi. Jadi Allah pun ada, makhluk pun ada. Jadi dua-dua ini ada. Bila ada kita kata apa? Hak. Benda tu benda yang hak, sungguh ada. Benda tu sabit ada.
Sungguh ada Allah, sungguh ada makhluk. Maka itulah dinamakan perkara yang hak. Cumanya ada hak yang zati, ada hak yang majazi. Jadi wajib kita i'tiqad Allah tu ada, makhluk pun ada. Bezanya Allah tu ada yang zati, makhluk itu ada yang majazi. Baik. Ini wajib kita faham. Jangan sampai kita tersalah faham menurut tasawuf yang batiniah. Dia kata sebenar-benar ada ialah Allah, alam ni tak ada. Ni kita nak sambung ni. Khilaf bagi kaum yang sesat, iaitu kaum Saufastaniyah, iaitu satu puak daripada puak Mu'tazilah. Yang kita cerita tadilah ya. Mu'tazilah ni ada 22 firqah. Mu'tazilah ni ada 22 firqah. Syiah ada 24 firqah. Firqah tu firqah, kaum ataupun aliran. Jadi Mu'tazilah ni sebenarnya sudah wujud bukan zaman Abu Hasan Sy'ari saja. Kata satu pendapat yang lebih yang sahih juga, Mu'tazilah ni sudah berwujud sekitar tahun 40 Hijrah. Ya, pecahan daripada kaum Khawarij. Sampailah pada zaman Hasan Al-Basri. Sampai pada zaman Hasan Al-Basri itu, seorang guru Mu'tazilah ni dia berdebat dengan Hasan Basri, dia kalah. Dan dia kalah, dia bukan nak taubat, dia pergi buat kaum dia. Akhirnya berpanjangan kaum ni sampailah zaman tahun 300 Hijrah. Zaman Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari lah yang mengkategorikan mereka ni dan menamakan mereka ni orang yang tergelincir dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dalam bahasa Arab disebut Mu'tazilah, kaum yang tergelincir. Dia ambil daripada i'tizal, yang i'tizal ni tergelincir. Mu'tazilah kaum yang tergelincir, iaitu kaum yang tergelincir dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu asal makna Mu'tazilah. Mereka tak namakan mereka Mu'tazilah. Ya, yang menamakan mereka Mu'tazilah tu ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Itulah Imam ahli sunnah wal jamaah dalam bahagian ilmu akidah, ilmu tauhid. Lahir tahun 264 Hijrah, wafat tahun 300. Lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Berapa umur dia? 64 tahun. Baik. Jadi kaum Saufastaniyah ini, iaitu kaum yang satu firqah dari Mu'tazilah, mereka berkata alam ini tidak wujud. Yang wujud hanyalah Allah Ta'ala. Alam ini tidak wujud, yang wujud hanyalah Allah Ta'ala. Maka alam ini dia kata cuma khayalan sahaja. Orang tasawuf ahli sunnah pun kata lagu tu juga. Yang wujud hanyalah Allah. Selain Allah itu tidak wujud. Selain Allah dinamakan mazhar, bayangan.
bayangan ataupun khayalan serupa. Apa beza Mu'tazilah Sauf Pastaniyah dengan ahli sufi yang ahli sunnah ini? Bezanya ialah kaum Mu'tazilah Sauf Pastaniyah ini, mereka beriktikad alam tidak wujud, yang wujud hanyalah Allah. Maka iktikad yang begini adalah salah kerana menolak syariat, menolak tilka hududullah. Ini yang menyebabkan tak semayang. Kenapa tak semayang? Tuhan tak gerakkan aku semayang. Jadilah Mu'tazilah Qadariyah pula. Kita ni hanyalah menjalani takdir, tak ada usaha dan ikhtiar. Jadi Jabariyah pula. Agak tasawuf sikit, Sauf Pastaniyah pula. Akhirnya jadi sesat lagi menyesatkan. Jadi kita kena faham mana itu tasawuf. Baik, tasawuf yang berkata alam ini adalah khayal, itu bukan i'tiqad. Itu pada musyahadah mereka, pada rasaan di mata hati mereka, kerana takjub dengan kewujudan Allah, tak terasa dirinya wujud. Bukan i'tiqad tapi musyahadah. Musyahadah dibuat i'tiqad jadi sesat, lagi menyesatkan. Musyahadah bukan i'tiqad. Musyahadah dibuat i'tiqad jadi sesat. Faham tu? Tu sipil dia. Sipil dia, musyahadah dibuat i'tiqad jadi sesat. Musyahadah bukan i'tiqad. Musyahadah itu ialah rasaan di mata hati ahli sufi kerana takjub dengan wujud Allah. Tapi orang sesat ni dia beriktikad alam ini tidak wujud. Itu yang sesat. Maka perkataan itu, i'tiqad begitu, boleh membawa kepada gugur syariat. Menggugurkan syariat itu hukumnya haram. Faham? Macam kaum Jabariyah. Jabariyah ni satu golongan dari Mu'tazilah juga. Dia kata manusia ini, makhluk ini adalah majbur. Majbur ni apa dia? Majbur. Majbur ni makna keterpaksaan. Makhluk hanyalah keterpaksaan dalam menjalani takdir Allah. Maka kalau dia telah takdir jahat, jahatlah dia. Kalau takdir baik, baiklah dia. Maka kita hanyalah menjalani takdir Allah semata-mata, tanpa ada usaha dan ikhtiar, tanpa ada syariat, dan tak ada syurga serta tak ada neraka. Kalau mati, mati habis. Ini i'tiqad Jabariyah yang sesat lagi menyesatkan. Jabariyah ni golongan Mu'tazilah juga yang sesat lagi menyesatkan. Ini golongan ulama al-sunnah kata kafir, zindik, wal-a'yazubillah. Pasal apa? Pasal menafikan syariat. Ini dikatakan barang siapa bertasawuf tidak berfiqh, zindik. Kaum Jabariyah ni lah. Wa man tasawufin bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa bertasawuf, ini berhakikat, tak berfiqh, yakni tak bersyariat, maka sungguhnya ia zindik, wal a'yazubillah. Wa man tafaqquhin bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang berfiqh, yang bersyariat, tapi tak bertasawuf, tak berhakikat, faqad tafassaqa, maka sungguhnya ia fasik, berdosa besar, tak kafir. Jadi Mu'tazilah ni ada dua. Satu yang Jabariyah, yang zindik. Satu yang Qadariyah, yang fasik. Yang fasik tak sampai kafir lah. Mana Mu'tazilah ni ada dua golongan lah. Ada satu golongan cuma fasik saja, berdosa besar, ada harapan lah masuk syurga. Satu lagi yang Jabariyah ni, yang kafir zindik, yang memang kekal dalam neraka. Wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang ada kedua-duanya, menghimpunkan kedua-duanya pada dirinya, dalam pada hatinya, iaitu ada fiqh, ada tasawuf, ada syariat, ada hakikat,
faqad tahaqqaqa, itulah yang sebenarnya. Ni baik. Itu dia mengaji hak-hak yang sebenarnya. Jadi yang sebenar tu apa dia? Yang sebenar tu Allah pun sebenar adanya, makhluk pun sebenar adanya. Allah tu benar-benar ada, makhluk itu pun benar-benar ada. Cuma bezanya Allah itu benar adanya, ada yang zati, makhluk itu pun benar ada yang majazi. Jadi fahamkan perkataan itu ya. Jangan sampai jadi Mu'tazilah, jangan sampai jadi ahli tasawuf ya mutasawwifin. Faham ni? Boleh faham ke? Faham ke dia ni? Tak faham? Susah nak faham ni. Ini orang mengaji tahap PhD. Kawan saya ambil PhD Usuluddin, ada benda saya cakap ni, ada tesis dia masuk dalam tesis dia. Cerita dia. Entah faham tak? Faham? Faham tanya apa? Faham tu tanya. Tak faham tu. Ni siapa yang tanya ni? Entah. Oh, ada orang tanya. Ada satu soalan. Baik, dia tanya, dia bukan dia tanya. Mula dia kata tu, lepas tu dalam bawah ni dia tanya. Ada yang mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada penghujung hayatnya balik semula pada i'tiqad yang asal yang dipegang sebelumnya. Bagaimana tu ustaz? Dia tak tulis pun apa pegang asal dia. Baik. Dia tak tulis pun apa yang dia pegang asalnya. Orang yang tanya ni tahu tak apa pegangan asal dia? Dia tak tulis? Tak? Dia pun tak tulis apa pegangan asal dia. Baik, saya nak cerita pegangan asal dia. Dengan molek-molek ni ya, dengan sampai salah faham. Dalam kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia ada dua pegangan. Satu pegangan salafiyah, satu pegangan khalafiyah. Pegangan salafiyah iaitu pegangan sahabat-sahabat Nabi. Apa pegangan mereka? Pegangan mereka tidak mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat Quran itu dia kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas belakang tangan-tangan mereka itu. Maka tangan-tangan itulah dia tak takwil kepada apa-apa. Dia kata yadun yang layak dengan Allah. Macam Imam Hanafi dia kata yadun itu jangan diterjemah ke mana-mana bahasa. Nak terjemah Melayu ke, nak terjemah India ke, nak terjemah orang putih ke, jangan. Pasal apa? Kalau diterjemah nanti orang akan terbayang perkara yang ada pada makhluk. Contohnya kalau diterjemahkan yadun dalam bahasa Melayu, orang kata tangan Allah di atas belakang tangan-tangan mereka itu. Maka dia akan kata nanti terbayang oleh orang awam Allah ada tangan. Besar panggil. Maka jangan diterjemah kepada bahasa-bahasa yang lain. Maka kata olehmu yadun itu ialah satu sifat yang ada di zat Allah yang Allah jua mengetahuinya. Ini salafiyah. Yadun ada satu sifat yang ada di zat Allah yang Allah jua yang mengetahui. Jangan diterjemah dalam apa-apa bahasa. Takut terbayang-bayang oleh orang yang bukan Arab,
dia akan kata tangan 4 kali. Macam kita Melayu kata tangan, orang putih kata hand. Betul? Itu pendapat Imam Hanafi dalam kitabnya Wahbatul Uluhiyah. Baik, habis cerita Imam Hanafi. Dalam kitab Al-Ibanah bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata orang-orang salafiyah tidak mentakwil segala ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran seperti yadun tadi. Dia tak mentakwil, dia tak takwil apa-apa, dia serah pada Allah apa hakikat maknanya. Begitu juga dengan mata, bi'ayunina. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Allah Ta'ala mengawasi Nabi Nuh itu dengan mata kami, bi'ayunina. Jadi bi'ayunina, ayun tu makna mata, ayunina mata kami. Maka orang salaf tidak mentakwil. Takwil ni maknanya tidak mengartikan makna kataan itu kepada perkataan yang lain. Maka dia serah pada Allah, ayun yang layak dengan Allah. Ya, dia tak kata Allah ada mata, dia kata ayun yang layak dengan Allah. Dia tak kata Allah ada mata. Yang kata Allah ada mata tapi mata Allah tak sama dengan makhluk, itu Wahabi, itu bukan Salafiyah. Jaga. Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk, itu bukan Salafiyah, itu Wahabi. Itu salah pilah. Salah pilah neraka. Jadi Salafiyah dia tak kata macam tu, dia kata yadun yang layak dengan Allah. Dah cukup. Mata yang layak dengan Allah. Dia tak kata Allah pun ada mata. Wahabi dia tambah. Wahabi salah tu bila dia tambah. Maka bila tambah itulah, ya, dikatakan dia tu salah. Cuma ya, sebab dia ada sikit disandarkan kepada Allah ada mata tapi mata Allah tak sama dengan makhluk, maka dia jadi i'tiqad yang sesat, tak sampai kepada kufur. Jadi i'tiqad yang fasik. Orang mujassamah dia kata Allah ada mata tapi dia tak sandar kepada mata yang tak serupa dengan makhluk, maka dia jadi kafir. Orang mujassamah. Mujassamah ni lebih teruk pada Wahabi. Mujassamah ni tak ada khilaf, dia kafir. Wahabi ni ada khilaf lagi. Banyak ulama masih kata dia mukmin tapi dia asi, yang fasik, yang berdosa. Dia jadi imam boleh ikut kat belakang, tapi tak ada pahala. Yang sah tapi tak ada pahala. Baik. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat yang lain. Seperti innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka berkata yakun fayakun, maka jadi ia. Berkata ya jadi olehmu, maka jadi ia. Kun makna jadi olehmu. PL apa? Kun PL apa? Ni bukan kun tepi jalan. Kun kaf nun apa makna dia? Jadi olehmu. PL apa? PL amal. Gigi mata pun nak jawab. Mana kata jadi olehmu, fayakun, maka jadi ia. Jadi ayat ni pun ayat mutasyabihat juga. Adakah Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu dia cakap kun? Kalau kun bermakna apa? Sama macam ahli sihir. Ada huruf kaf dan nun, ada bunyinya kun. Sedangkan kalam Allah tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara. Maka tu dinamakan ayat mutasyabihat. Maka kata ahli salafiyah, kun itu kun yang layak dengan Allah, yang Allah jua mengetahui. Faham? Itulah di antara contoh-contoh ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Apa ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ni maknanya ayat yang kesamaran maknanya. Seolah-olah macam Allah tu sifat dia macam makhluk. Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah cakap kun. Kan macam makhluk.
Itu namanya mutasyabihat, kesamaran. Maka ayat kesamaran ini jangan kita faham zahir ayatnya. Kita kena serah pada Allah apa hakikatnya. Jangan kata Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah cakap pun. Jangan. Jadi salah. Itu pada pendapat kaum salafiyah. Faham? Faham dia ni? Faham? Bagus. Sekali tanya tak faham belum? Jadi ayat-ayat itu namanya ayat mutasyabihatun. Lawannya muhkamatun. Ayat muhkamat lawannya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat lawannya ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni ayat yang tak perlu ditakwil. Baca dia boleh faham dah. Aqimis solat, dirikanlah sembahyang. Kita faham tak? Sembahyang tu apa? Nak takwil. Tak payah takwil dah, faham lah. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu puasa. Puasa tu dah puasa. Tak payah takwil dah, orang faham. Itu kata muhkamat, ayat yang tak perlu ditakwil. Dan boleh faham dengan zahir ayatnya. Itu namanya muhkamat. Faham? Jadi sahabat-sahabat Nabi dia tak takwil ayat-ayat tu. Itu namanya i'tiqad salafiyah. Salafiyah maknanya kaum yang terdahulu. Maknanya sahabat-sahabat Nabi. Sampai bila? Sampai tahun 500 Hijrah. Kata setengah ulama sampai tahun 300 Hijrah. Itu zaman salafiyah. Mereka tak takwil. Imam Abu Hasan Asy'ari tahun 300 Hijrah. Dia mentakwilkan ayat Quran itu. Sebab apa dia takwil? Kerana pada zaman ya sudah ramai orang-orang yang sudah mentafsir ayat Quran pakai akal. Sampai jadi wasak binasa seperti kaum Mujassamah, kaum Musybihah, kaum Najariyah, kaum Mujri'ah, kaum Najariyah, kaum Murji'ah, kaum Syiah yang ada 24 kaum tu, 24 firqah itu. Maka Allah datangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini memperbetulkan akidah orang-orang yang sesat pada zaman itu. Zaman itu zaman Mu'tazilah terlalu kuat. Pernah beberapa ratus tahun, hampir 200 tahun Mu'tazilah memerintah dunia. Daripada Mu'tasim billah, Khalifah Al-Ma'mun tu asal dia. Ya, sampai hampir 200 tahun. 190 tahun lebih Mu'tazilah memerintah dunia. Zaman itulah, penghujung zaman itulah lahirnya Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Dialah yang telah menyelamatkan kaum muslimin daripada i'tiqad yang batil kepada i'tiqad yang hak. Seperti mana satu hadis Nabi pernah sebut. Nabi kata, satu ketika Nabi duduk dengan beberapa para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata, suatu zaman kelak umatku akan diselamatkan akidahnya oleh keturunan sahabatku ini. Dia tunjuk kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Itu seorang sahabat Nabi yang pada masa Nabi ada itu dia menjadi gubernur di negara Iraq. Imam Abu Musa Al-Asy'ari itu daripada dialah lahir Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa nama Abu Hasan Asy'ari? Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salib sampailah kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Keturunan yang ke-9. Generasi yang ke-9 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Maka hadis itulah yang dipegang oleh Sunnah wal Jamaah. Dialah orangnya. Dinamakan mujaddid. Mujaddid akidah Islam. Maka pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari itulah keluarnya ilmu ta'wilat dan berbagai-bagai lagi ilmu kepahaman Al-Quran. Antaranya ilmu ta'wilat, ilmu ta'wil, iaitu ilmu mengertikan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah yang mutasyabihat kepada satu pengertian yang mudah dipaham oleh akal orang awam agar orang awam tidak sesat.
macam orang Musybihah dan kaum-kaum yang lain tadi. Maka datanglah takwil. Bila kata yadun, yadun itu ialah ta'alluq kudrat Allah. Bila kata ayunina, mata, maka itu ialah ta'alluq basar Allah. Ya, mereka mentakwilkan takwil yang tidak menyalahi syariat. Maka zaman Abu Hasan Asy'ari itu keluarlah ilmu takwilat Quran. Maka pada zaman itulah dinamakan orang yang menurut Abu Hasan Asy'ari ini dinamakan kaum Khalafiyah. Kaum Khalafiyah, kaum yang terkemudian. Salafiyah yang terdahulu, iaitu daripada zaman sahabat sampai tahun 300 Hijrah. Dari tahun 300 Hijrah dan ke atas tu nama kaum Khalafiyah, iaitu orang yang mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sampailah hari ini. Ni Khalafiyah lagi dia ni. Salafiyah itu dinamakan juga kaum mutaqaddimin. Khalafiyah itu juga dinamakan kaum mutaakhirin. Ya, jadi kalau orang kata salafiyah, khalafiyah, ya, salafiyah dinamakan juga mutaqaddimin, khalafiyah dinamakan juga mutaakhirin. Faham? Faham dia ni? Dengan duduk. Faham tulis ha. Tulis Rumi pun tak apa. Tak kata tulis Tumi, tulis Cina. Saya tak mau tulis sendiri. Sebab tu kita ada muzakarah malam-malam. 1 hari 2 jam setengah muzakarah. Apa buat tak tahu. Siang 1 jam setengah, malam sejam. Untuk kita ulang kaji, tanya ke kawan yang cantik. Yang ada main tidur. Baik. Jadi saya tak perlu tulis lah. Pasal apa? Ada di antara lama-lama tu yang tulis jawi je lawa pada saya lagi pun ada. Lagi cepat tu jawi. Turun tanya hak belakang-belakang. Depan ni pun ada hak pandai-pandai. Faham? Jadi faham? Faham bagus. Tanya balik tak faham. Baik. Nak cerita lagi? Tak habis lagi. Tu baru nombor 1. Kemudian zaman Nabi tak ada istilah salafiyah, khalafiyah, mutaqaddimin, mutaakhirin. Tak ada istilah tu. Istilah tu lahir bila? Lahir pada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau Wahabi ditanya, mana ada istilah Nabi sebut khalafiyah, salafiyah? Mana ada mutaqaddimin, mutaakhirin? Abang kata dia, zaman Nabi dulu tak ada kereta Mercedes. Hari ni naik Mercedes. Zaman Nabi dulu kuda merah. Kalau nak kira tak ada zaman Nabi, tak boleh nak ada pada zaman ni. Banyak benda tak ada zaman Nabi, hari ni ada, kita tak boleh guna. Antaranya mikrofon ni. Oh, dia kata kamu lebih mengetahui apa yang ada di zaman kamu. Begitulah juga salafiyah, khalafiyah tadi. Imam Abu Hasan Asy'ari lebih mengetahui apa ada di zaman dia. Dia perlu buat pembaharuan. Kenapa? Zaman tu orang dah jauh dengan Nabi dan jauh daripada Islam. Mereka mentafsirkan Quran pakai akal. Maka dia perlu selamatkan akidah. Orang yang salah tu nak bagi dia faham molek. Nak bagi dia faham molek. Ya? Ibaratnya seorang ni umur dia dah 13 tahun. Tapi dia baru masuk Islam. Seorang ni umurnya 25 tahun. Dia baru masuk Islam. Kita kena ajar alik betul dulu. Kau terus pergi hajat ilmu usuluddin ni, mampu dia nak faham. Ajar dulu Allah Ta'ala tu ada. Wujud artinya ada. Lawannya tiada. Wajib ada. Mustahil tiada. Dia pun ni. Adakah? Tak ada. Cakap betul-betul.
Tu pun dia dah pening. Nama apa orang baru masuk Islam kan? Ini kena ajar mula-mula. Kita ada Tuhan, namanya Allah. Cukup. Begitulah zaman 300 Hijrah. Zaman dia yang dah jauh daripada zaman Nabi. Lahir orang-orang yang sesat-sesat ni, nak kena ajar daripada A balik. Itulah lahirnya ilmu sifat 20 ni. Nak ajar balik orang-orang yang tak erti, yang dah sesat pun. Jadi tentulah benda ni wajib, bukan kata harus dah. Wajib belajar balik. Wajib belajar balik daripada asal. Atau dikatakan Imam Abu Hasan Asy'ari ni ialah mujaddid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu pun tak ada zaman Nabi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah tu ada pada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, faham? Baik, faham yang tu. Jadi dalam kitab Al-Ibanah itu, Imam Abu Hasan Asy'ari menghuraikan tentang i'tiqad salafiyah, i'tiqad khalafiyah, asal usul salafiyah, khalafiyah dan sebagainya. Maka ada dua lah i'tiqad. Yang pertama salafiyah, yang kedua khalafiyah. Salafiyah tidak takwil ayat Quran, khalafiyah mentakwil ayat Quran. Di hujung kitab itu, kitab Ibanah ni, pada penghujungnya Imam Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada salafiyah dan meninggalkan ilmu khalafiyah yang dipeloporinya. Itu adalah kitab Al-Ibanah ciplak Wahabiyah. Faham? Wahabi ni suka ciplak kitab-kitab ulama ahli sunnah, lepas tu dia tambah-tambah. Contohnya kitab Fathul Bari karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak hadis-hadis dalam tu dibuangnya. Begitu juga kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Banyak hadis-hadis Imam Nawawi dibuangnya. Ada seorang Wahabiyah kat Malaysia, tapi tak aku Wahabi. Dia kata banyak dalam kitab Sirus Salikin tu, hadis-hadis yang maudhu'. Dia kata hampir 200 hadis dalam kitab Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembani adalah maudhu'. Tu Wahabi Malaysia. Nama tak mahu sebut sini. Faham sudah. Jadi banyak kitab-kitab ahli sunnah telah dikarang semula oleh pengarang Wahabi, dan dia menukuk tambah ikut fahaman dia, dan dia buang mana yang tak sebati dengan dia, tak sebulu dengan dia. Yang antaranya kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Asy'ari yang asal tidak sebegitu. Tapi Al-Ibanah ditahqiq semula oleh pengarang Wahabi. Hujung tu dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari telah meninggalkan akidah khalafiyah yang dipeloporinya. Dia berpegang kepada salafiyah. Nampak sangatlah kitab tu ciplak. Pasal apa? Kitab tu dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Takkan Imam Abu Hasan Asy'ari nak tulis macam tu juga dalam kitabnya? Kan pening tu. Faham tak? Dia karang kitab tu, dia tulis salafiyah dan khalafiyah. Di hujung dia tulis pula, saya buang fahaman saya ni. Pelik. Itulah namanya karangan Wahabi bohong. Jadi tidak ada perkara itu sebenarnya dalam kitab Al-Ibanah karangan Abu Hasan Asy'ari. Kalau siapa-siapa beli kitab Al-Ibanah karangan Abu Hasan Asy'ari yang ditulis begitu di belakangnya, itu adalah kitab yang ditahqiq semula oleh Wahabi untuk menolak pegangan Abu Hasan Asy'ari, seterusnya akidah, menolak pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan pakai kitab itu, jangan beli. Jadi orang yang tanya ni barangkali dia sudah baca kitab karangan Wahabi itu,
atas nama Abu Hasan Asy'ari yang sudah dicetak, bukan rompak, penyangak penyamun, dan dia tokok tambah ikut selera Wahabi. Jangan beli. Banyak kitab-kitab ahli sunnah yang telah ditulis semula oleh Wahabi yang diikut selera dia, tapi nama tetap nama yang asal. Contohnya satu kitab yang popular di Malaysia ni, apa nama kitab ni? Tebal je kitab tu. La Tahzan. Kitab La Tahzan tu karangan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tasawuf. Tapi pengarangnya orang Wahabi namanya Syekh Alif Al-Arab Saudi. Dia telah banyak buang hadis-hadis tasawuf dan perkataan tasawuf menurut seleranya. Dia jangan kita baca kitab-kitab itu. Saga jadi Wahabi tok-tok nama dia. Ya. Jadi semoga yang bertanya ni dapat faham. Ya, bukan hanya kitab Al-Ibanah, tapi banyak kitab-kitab yang lain yang telah dikarang semula dan ditahqiq semula oleh Wahabi menurut seleranya. Akhirnya siapa yang baca, mereka akan berkata Wahabi lah yang betul, ahli sunnah salah. Sebab apa? Imam dia pun dah kembali kepada salah. Sebenarnya Wahabi itu yang penghujungnya kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi Wahabi sendiri tidak mahu menerima. Dia ambil model tu, dia kata Abu Hasan Asy'ari yang kembali kepada salafiyah. Dia terbalik. Nak tutup malu dia terbalikkan. Ada satu kisah ya. Imam satu ketika Muhammad bin Abdul Wahhab di hujung-hujung umur dia kembali kepada pegangan bapanya dan abangnya, iaitu Syekh Abdul Wahhab Al-Hambali dan Syekh Sulaiman Al-Hambali. Tapi perkara ini disembunyikan oleh pengikut-pengikut Wahabi yang sudah kemaruk jawatan. Masa itu mereka berjawatan besar dalam negara. Kalau mereka patah balik, bermakna jatuh jawatan mereka. Pegang jugalah, salah-salah pun tak apa, janji pegang jawatan. Zaman dahulu pun dah ada. Zaman sekarang mestilah lagi ada. Dulu haram kawan dengan parti sebelah sana. Hari ni harus pula. Pasal apa? Haram masyuk. Haram masyuk punya pasal haram dah jadi halal. Haram dah jadi harum. Zaman dulu pun dah ada. Zaman sekarang lagilah banyak. Tak mau cerita siapa? Saya cerita ni umum. Sekarang kata aku kata kat orang-orang ni pula dah saya tak sebut nama. Baik. 9:30 lah, kena berhenti lah. Semoga yang bertanya dapat faham. Boleh faham? Boleh faham? Boleh ya? Tak faham? Tak faham tanya kawan sebelah. Baik, kita berhenti sekat dulu, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, dan lagi katanya, wa asbabul ilmi lil khalqi thalathun ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا